Orang kena tenang, kita kena tenang. Katalah you buat satu aktiviti, you bersenam atau you buat kerja ataupun you sedang belajar atau apa saja aktiviti yang berlaku yang kita sedang tiba-tiba masa itu kita dapat sakit dada. Apakah langkah-langkah berjaga-jaga yang kita kena laksanakan? Poin pertama yang sangat penting pada kita, kalau kita mendapat sakit dada, nombor satu yang you kena buat, you kena berhenti serta-merta. Katalah benda itu memang betul-betul serangan jantung, jadi bila kita berehat, kita hentikan aktiviti kita, maka secara automatik jantung kita itu akan perlahan bergerak lebih perlahan. Dia akan mampu untuk menambahkan penggunaan oksigen. Bila kita jantung kita bergerak laju, oksigen kena lebih banyak. Sedangkan kalau ketika itu kita rehat, maka jantung itu akan perlukan kurang oksigen. Yang kedua, rehat dan dalam keadaan dalam posisi yang lebih selesa. Sama ada you all duduk atau you all bersandar. Kadang setengah orang dia suka tidur. Saya kurang galakkan, terutamanya kalau kita dapat heart attack, masa zaman jantung heart attack itu cukup besar. Ketika itu apa yang berlaku, mungkin jantung kita akan mendapat air, akan berlaku air masuk dalam paru-paru. Kalau you tidur, you akan lebih penat. So you kena better steps, tidur 45 degree ataupun you duduk. So berhenti rehat, lepas tu ambil posisi duduk ataupun berbaring dalam keadaan tinggi. Dia kena gunakan dua bantal atau 3 biji bantal bagi tinggi sikit, bagi selesa. Poin ketiga, kalau kita ada pakaian ketat, setengah orang yang pakai bush jacket, so dia kena longgarkan pakaian tu. Dan kalau ada masa tu, kalau ada orang keliling kita ni, bantulah supaya dia bila longgar kita, kadang-kadang kita sekarang bagi ketat, kadang kita rasa macam tak selesa kan. So dia kena longgarkan pakaian kita. Jadi yang masa itu semua benda tu kena buat dalam keadaan kita tenang. Orang kena tenang, kita kena tenang. Panggil kawan kita. Kalau kita berjalan kawan, berhenti, stop, beritahu mereka. Kalau kita berjaya tenangkan diri kita, pertama, degupan jantung kita akan lebih perlahan. Jadi secara automatik penggunaan oksigen untuk jantung akan lebih kurang. Jadi kalau sekiranya jantung kita ada sempit ataupun ada yang tersumbat, maka dalam keadaan itu jantung kita masih boleh berfungsi macam biasa. Yang kedua, kalau kita tenang, fikiran kita lebih stabil, tindakan kita akan lebih tepat. Kita akan lebih tahu apa kita nak buat. Sekiranya anda memang mengidap penyakit jantung, pernah masuk ward ataupun doktor memang bekalkan kita ubat bawah lidah, bolehlah gunakan. Dan kalau setengah-setengah pesakit, dia ada bekalkan ubat cair darah. Apa nama dia sama, dia ada bentuk nama aspirin ke, atau ada ubat nama Plavix, Clopidogrel ke, atau ubat nama Ticagrelor lintas sekalipun, ambil maka ubat tu segera. Itu mungkin akan mengurangkan risiko untuk daripada sakit itu boleh merebak. Kalau dapat heart attack, kata serangan jantung dikaitkan dengan penyumbatan pada darah. Cuma kalau masalah kita, kadang-kadang kita tak bawa ubat tu. Yalah, kita pergi sawah, kita pergi kerja, tak bawa. Ataupun dia menggunakan kereta, dia dalam dash di belakang, dalam bonet kereta. Ataupun kadang-kadang di rumah tak tahu di mana ubat kita. Jadi saya galakkan kalau kita sebagai pesakit, letakkan ubat di tempat yang sama, satu store yang semua orang tahu di mana ubat tu. Poin ke-6, ini pun penting tapi teknikal sebab tak ramai orang tahu. Kalau you all ada kemahiran untuk buat CPR, tu memang boleh membantu sangat. Poin last sekali, kita kena banyak tenang. Bila jadi macam ni, you all kena tenang, jangan kalut. Lepas tu jangan lupa besar sangat, lupa berdoa. Yalah, kita kalau ada you seorang, apa yang you ada? Sebab apa-apa hal, apa saja yang kita buat, tahu usaha ikhtiar itu dari Tuhan dan memberi kesan pun dari dia. Jadi kita kena minta darinya supaya apa saja kita buat tu betul, apa saja kita buat tu tepat, apa saja kita buat tu berkesan.